رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para habaib, para ulama, para asatidzah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada malam ini dan pada ketika ini kita dapat berkumpul dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama kita menggerakkan tubuh badan kita datang ke majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Majlis yang memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang menyebut tentang nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar sekali. Di mana nikmat inilah yang akan menentukan kita mendapat kejayaan setelah kematian kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat bersama dalam majlis para ulama, bersama dalam majlis memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malah bukan sekadar kita yang bersyukur kepada Allah SWT, malah insya-Allah akhirat nanti kemungkinan kita akan bertemu dengan pokok-pokok dan daun-daun ini juga akan berterima kasih kepada kita kerana datang berkumpul memuji-muji Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji baginda Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Dan mereka juga mendengar puji-pujian demikian, berasa syukurnya mereka. Seperti mana dalam kisah baginda Rasulullah SAW apabila dibawa oleh Halimatus Sa'diyah daripada kota Mekah untuk dibawa pulang ke kampung Bani Sa'ad. Dalam perjalanan tersebut, walaupun di ketika permulaan tibanya datang daripada Bani Sa'ad ke kota Mekah untuk mencari anak susuan, anak angkat, maka ketika itu dia menunggang unta yang lemah, perjalanannya juga lemah, lambat, sehingga unta lain semua maju ke hadapan. Dan bila tiba di Mekah, orang yang ke hadapan tadi itulah pun dapat bayi-bayi di kalangan keluarga-keluarga yang kaya-kaya, jutawan dan sebagainya, dengan upah yang begitu besar. Tetapi Halimatus Sa'diyah baru tiba ke kota Mekah. Ketika itu dia tertanya-tanya, siapalah yang ada baki lagi, budak bayi mana yang akan aku dapat. Tetapi ketika itu diberitahu oleh Datuk Rasulullah SAW Abdul Muttalib bahawa dia mempunyai seorang cucu yang baru dilahirkan. Maka tetapi dia adalah seorang anak yatim. Maka ketika itu Halimatus Sa'diyah tertanya-tanya kepada suaminya, adakah kita nak ambil budak ini ataupun tidak? Maka dimesyuarat dan dibuat keputusan bahawa ambillah juga kerana dah tiba ke kota Mekah, dan bawa baliklah bayi tersebut. Dengan Allah nak tunjukkan bahawa bayi yang dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang bayi, adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam perjalanan, semua batu-batu bergembira dengan kehadiran Rasulullah di hadapan mereka. Bukit Bukau bergembira dengan kehadiran Rasulullah di hadapan mereka. Malah unta yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai tenaga yang luar biasa, sehingga dikatakan unta yang lambat bertolak pulang tetapi tibanya lebih awal daripada unta-unta yang lain. Inilah gembiranya batu-batu yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW di kawasan tersebut, sehingga terdengar suara memberi salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW, tetapi tak difahami oleh Halimatus Sa'diyah pada ketika itu. Begitulah Alhamdulillah, bila di tempat-tempat bumi-bumi Allah yang dikumpul untuk kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sama-sama mendengar puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, pembawa syariat, dan juga yang akan yang mana sebaik-baik para nabi, menyebabkan kita juga diangkat menjadi sebaik-baik umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekeliling kita ini semua makhluk Allah akan berterima kasih kepada kita kerana berkumpul dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, kita patut merasa satu berita yang menggembirakan kita, sangat menggembirakan kita bila kita dapat hadir ke tempat ini. Masya-Allah. Jazakallahu khairan kathiran saya ucapkan kepada Ustaz Najmuddin yang dengan asbabnya mengadakan pengajian di tempat ini dan juga membuat majlis yang sebegini, kita dapat menumpang rahmat, menumpang keampunan Allah dalam majlis-majlis ini insya-Allah. Para hadirin rahimakumullah,
kita akan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tetamu Allah, tetamu umat Nabi Muhammad yang begitu besar, iaitu kedatangannya tetamu yang mulia bulan Ramadan. Ini suatu yang sangat istimewa dan hadiah yang besar untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang di bulan Rajab lagi, Rasulullah mengajarkan mereka agar membuat persediaan, agar persediaan yang cukup lengkap untuk bertemu dengan tetamu yang mulia, iaitu kedatangan bulan Ramadan. Para sahabat bila masuk di bulan Rajab diajarkan oleh Rasulullah, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatilah kami di Rajab dan Sya'ban. Ini sebagai isti'dad dan persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Di mana kita tahu bahawa kalau kita tengok ahli sukan pun, kalau nak masuk di tengah padang pun, sebelumnya dia memanaskan badannya terlebih dahulu. Dia tak terus masuk main aja, dia panaskan badan. Buat persediaan, latihan begitu berbulan-bulan untuk bertemu dengan perlawanan tersebut. Begitu juga Rasulullah mendidik kita, mengajar kita agar buat persediaan dari awal lagi. Perbanyakkan istighfar, mengurangkan bebanan-bebanan dosa kita, meringankan dosa-dosa kita agar kita ringan dan masuk di bulan Ramadan itu dengan penuh kenikmatan, dan berlumba-lumba untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berlumba-lumba untuk mengutip mutiara-mutiara dan juga benda-benda yang sangat berharga yang ada di bulan Ramadan. Apa yang ada di bulan Ramadan? Kita tengok Allah Taala sebut di bulan Ramadan yang paling utama selain daripada berpuasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di sini kita tertanya-tanya, mungkin kita anggap kenapa Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan? Mungkin secara kebetulan nak turun tiba-tiba bulan Ramadan, kebetulan sajalah. Di mana kita perlu yakin dan tanam keyakinan pada diri kita, Allah nak buat sesuatu bukan kerana kebetulan. Semuanya telah dirancang dari awal. Likulli ajalin kitab. Semua benda telah termaktub dalam kitab. Al-Quran nak diturunkan di bulan Ramadan, telah dicatat oleh Allah SWT akan diturunkan di bulan Ramadan. Kenapa Allah pilih di bulan Ramadan? Di mana kita tahu kemungkinan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita akan pilih tarikh yang terbaik, waktu yang terbaik, supaya orang dapat manfaat besar pada waktu tersebut, tarikh tersebut dan hari tersebut. Begitulah Ramadan, Allah nak turunkan Al-Quran di bulan Ramadan kerana kelebihan dan kesesuaian yang ada dalam bulan Ramadan. Oleh kerana itu, hendaklah kita ambil peluang bila kita masuk dalam bulan Ramadan agar kita membaca sebanyak yang mungkin, mendekati dengan Al-Quran sebanyak yang mungkin, supaya kita menjadi ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh, iaitu mereka adalah ahli-ahli Allah dan orang-orang yang diberi keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga bulan Ramadan dinamakan dengan bulan As-Sabri, bulan kesabaran, bulan ibadah, dengan bulan-bulan nama-nama yang lain kerana kelebihan dan banyaknya manfaat dan juga yang perlu kita rebut dan berlumba-lumba di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan majlis yang sebegini akan memberi dorongan kepada kita, galakkan kepada kita, semangat kepada kita untuk berlumba-lumba mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadiah yang paling besar sekali. Sehingga kan daripada bulan Rajab 2 bulan sebelum, kita telah minta, ya Allah balighna Ramadan, masukkanlah kami di bulan Ramadan, biarlah kami bertemu dengan bulan Ramadan, biarlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi mungkin kebanyakan masyarakat kita dia terlajak sikit. Dia minta juga balighna Ramadan, tapi daripada Rajab lagi duk ingat Syawal dah. Elan pasar raya dan sebagainya. Ala kulli hal, kita selaku orang yang nak kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka hendaklah kita bersedia dengan kedatangan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kerana memanjangkan umur kita, memberi taufik hidayah kepada kita agar kita bertemu di bulan Ramadan dan kita beramal di bulan Ramadan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua akan dapat berlumba-lumba melakukan segala ibadah di bulan Ramadan dengan begitu semangat dan juga mematuhi apa yang dicontohi kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu alam, saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap di hadapan para ulama dan tuan-tuan sekalian, tetapi kerana perintah daripada guru kita Al-Habib Said Najmuddin, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan dalam majlis dan rahmat kepada majlis beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bukakan pintu-pintu hati mereka, seluruh masyarakat orang Islam sekalian akan hadir dalam majlis beliau, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa la a'lamu.